Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amini bin Muhammad Razi. Kad matrik saya 2023862724. Okey, nama saya ialah Muhammad Irfan bin Muhammad Fuad. Nombor kad matrik saya ialah 2023899384. Nama saya Muhammad Rusdi bin Muhammad Razi. Nombor matrik 2023491706. Okay, nama saya Muhammad Afiq Ikmal bin Muhammad Zulkifli dan nombor kad matrik saya 2023616154. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenai fenomena LGBT di Malaysia. Okey, isi kandungan yang ada dalam slide kami ni, yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, faktor mempengaruhi golongan LGBT. Yang ketiga, kesan LGBT iaitu dari segi individu, kesihatan, masyarakat dan negara. Yang keempat, penyelesaian masalah LGBT. Yang kelima, usaha penyelesaian yang telah dilaksanakan di Malaysia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, jadi kita akan pergi kepada bahagian pengenalan. Golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT bukanlah komuniti yang baru dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Malah terdapat pihak yang cuba untuk menuntut agar Malaysia memberi pengiktirafan serta hak yang sama rata kepada golongan LGBT ini. Fakta menunjukkan bahawa penglibatan golongan LGBT semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Malah, gejala ini semakin menular, tidak hanya terbatas kepada golongan dewasa, bahkan turut mempengaruhi remaja yang masih di bangku sekolah. Sikit sebanyak tentang latar belakang LGBT. LGBT bermula dengan kewujudan Pondan dan maknya pada sekitar tahun 1980-an. Dan persidangan Raja-Raja kali ke-126 pada 13 Disember 1989 telah memfatwakan LGBT adalah perlakuan yang haram. Sesetengah pihak telah menambah akronim ini kepada LGBTQIA, di mana Q merujuk kepada Q iaitu tidak pasti tertarik kepada jantina yang mana, dan istilah ini digunakan sejak 3 tahun kebelakangan ini. Manakala I merujuk kepada intersex iaitu individu yang tertarik kepada dua-dua jantina dan ia boleh ditakdirkan sama seperti bioseksual. Seterusnya akronim A merujuk kepada aseksual iaitu mereka yang tidak minat seksual terhadap mana-mana jantina. Okey, kita akan pergi ke tanda-tanda awal untuk kita mengenali ataupun tahu golongan LGBT. Okey, yang pertama, mempunyai perasaan diri tidak sesuai terhadap jantina siri ada dan terhadap ciri-ciri seks primer atau sekunder. Kat sini bermaksud dia tidak tertarik ataupun mempunyai perasaan suka pada lain jantina. Contohnya, lelaki tidak tertarik pada perempuan dan perempuan tidak tertarik pada lelaki. Yang kedua, mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa seseorang itu mempunyai perasaan dan reaksi yang khusus terhadap jantina yang berbeza dengan jantina yang telah ditetapkan. Maksudnya kat sini menunjukkan seseorang itu lebih tertarik dengan dan berkeyakinan bahawa jantina yang berbeza mempunyai reaksi yang istimewa berbanding jantina yang telah ditetapkan oleh Allah iaitu lelaki dengan perempuan. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk berperwatakan seperti jantina lain dan berbeza dengan jantina yang telah ditetapkan. Kat sini kita tahu kita boleh tahu tanda-tanda awal orang tu adalah golongan LGBT, dia suka berperwatakan lain jantina. Contohnya, perempuan suka berpakaian macam lelaki, lelaki suka berpakaian macam perempuan. Itu ialah tanda-tanda awal. Yang keempat, mempunyai keinginan yang kuat untuk membuang alat kelamin atau ciri-ciri seks primer atau sekunder kerana merasakan jantina yang sedia ada tidak bersesuaian dengan keinginan diri. Kat sini, orang tu dia merasakan kalau dia buang alat kelamin, dia akan rasa lebih berkeyakinan ataupun sesuai dengan cita rasanya. Yang kelima adalah mempunyai keinginan yang kuat terhadap ciri-ciri seks primer atau sekunder jantina lain yang berbeza dengan jantina yang telah ditetapkan. Maksudnya kat sini dia lebih suka seks bersama jantina, iaitu laki dengan laki,
perempuan dengan perempuan. Dia lebih minat dengan cara begitu. Yang terakhir adalah mempunyai keinginan yang kuat untuk dilayan seperti jantina lain yang berbeza dengan jantina yang telah ditetapkan. Yang terakhir ni, kita boleh tahu yang orang ni lebih suka atau tertarik untuk dilayan oleh sesama jantina. Contohnya, lelaki ni dia lebih suka dilayan ataupun berkawan dengan lelaki. Dia tak suka dengan jantina, iaitu perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi golongan LGBT. Yang pertama ialah personaliti semula jadi. Beberapa golongan LGBT ini menyatakan bahawa personaliti lembut yang dimiliki mereka adalah sejak dari kecil, walaupun ketika itu mereka belum mengetahui dirinya adalah daripada golongan LGBT. Dan yang kedua ialah pengaruh persekitaran sosial, di mana hubungan persekitaran sosial di mana mereka sangat selesa bergaul dengan perempuan, tidak kira dalam hubungan keluarga, rakan-rakan maupun menggunakan aksesori yang sinonim dengan perempuan. Dan yang ketiga ialah pengaruh rakan sejenis. Rakan-rakan yang mempunyai personaliti dan masalah yang sama dan mereka ini berkawan dengan setiap lapisan umur yang mempunyai personaliti yang sama dengan mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa golongan LGBT ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari persekitaran masing-masing yang dihadapi dan dilalui olehnya. Kesan-kesan LGBT. Kesan bagi individu ialah menghadapi buli, gangguan atau pengecualian dalam persekitaran pendidikan yang boleh memberi kesan kepada prestasi akademik dan menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Dan kesan bagi kesihatan pula, ia berisiko tinggi mengalami penyakit jantung dan masalah jantung, mengalami masalah penyakit kelamin atau dijangkiti kuman. Bagi kesan bagi masyarakat dan negara pula, komuniti LGBT boleh menyumbang kepada perpecahan dan ketegangan sosial. LGBT juga boleh menyebabkan produktiviti yang lebih rendah. Kesan ini tidak bukan lagi. Ia hanyalah membawa kesan yang buruk kepada kita. Jadi, jelaslah bahawa kita perlu untuk mengelak dan menjauhi perkara ini dengan tegas. Okey, seterusnya penyelesaian masalah untuk golongan LGBT. Penyelesaian masalah ini boleh dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama peranan ibu bapa, yang kedua peranan pergaulan dan pendidikan, seterusnya peranan kerajaan. Okey, pertama sekali peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memantau anak-anak apabila bermain gadget. Hal ini kerana semua maklumat sama ada positif atau negatif boleh diperolehi hanya hujung jari. Seterusnya peranan pergaulan dan pendidikan. Setiap kita pasti memiliki pengalaman tersendiri tentang peranan pergaulan dalam pembentukan jati diri dan perangainya. Sedikit sebanyak, cara berfikir dan kesukaan individu terpengaruh oleh keluarga, teman bergaul atau masyarakat sekitar. Seterusnya, peranan kerajaan. Kerajaan dengan kerjasama organisasi agama perlu merangka strategi yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya, menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan terbabit kembali ke pangkal jalan. Kerajaan juga perlulah memainkan peranannya sebagai contoh melarang ataupun menghalang program-program ataupun konsert-konsert yang berunsurkan LGBT ataupun menyokong golongan ini. Okey, seterusnya, usaha-usaha penyelesaian yang telah dilaksanakan di Malaysia. Program yang telah dilaksanakan di Malaysia iaitu program Mukhayyam yang berbentuk perkhemahan 3 hari 2 malam untuk golongan itu diadakan 8 kali setahun. Ia mula diperkenalkan JAKIM kira-kira 4 tahun lalu membabitkan kerjasama agensi itu dan Jabatan Agama Islam Negeri iaitu JAIN sehingga kini berjaya menarik lebih 500 peserta. Selain program keagamaan yang memberi kesedaran dan muhasabah diri, Mukhayyam juga memberi peluang kepada peserta
melakukan aktiviti lasak seperti flying fox, snorkeling, jungle trekking, berenang, sukan bola sepak dan sepak takraw. Bagaimanapun, semua aktiviti pengisian rohani tetap menjadi asas utama program seperti kelas fardu ain, bacaan Al-Quran, program penghayatan Islam dan ceramah motivasi diri. Program ini juga patut diteruskan bagi terus mencegah golongan ini di Malaysia. Program sebegini perlulah mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia untuk terus berjuang membasmi golongan LGBT ini. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Perbincangan berkaitan gejala LGBT yang semakin meluas di Malaysia yang merangkumi pelbagai bidang bukan sahaja dari aspek perbuatan, bahkan dari aspek keagamaan, sosial, undang-undang, turut mengambil inisiatif sebagai peduli kepada kemaslahatan sesama insan bagi membendung golongan daripada menjadi lebih parah tanpa melewati batas undang-undang. Kerjasama pelbagai pihak perlulah ditingkatkan lagi agar objektif bagi memulihkan negara Malaysia dari terus dipengaruhi oleh perlakuan songsang ini dapat dicapai demi melahirkan generasi yang mengamalkan gaya hidup sihat sebagai seorang manusia yang normal dan mengembalikan individu yang telah terjebak dalam gejala LGBT kepada fitrah asal mereka serta menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni yang berlandaskan kepada syariat agama Islam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.